kita ni naudzubillah, bukan kita lah. Boleh tak Allah nak jadikan orang kafir berjalan dengan muka sebabkan Allah hina mereka? Mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh, tak mustahil. Kenapa? Semua dalam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hina mereka nanti di akhirat, orang yang disebut kafir. Tu ada hadis kan? Okey, Allah bersenang. Apalah. Ni kelebihan orang yang cinta mencintai. Terus hadis ke 11. Oh, semangat ngaji sini ya. Baju Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu syarah panjang kadang kena syarah juga. Jadi yang pendek-pendek kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Allah bersenang Al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasifhum biqawlihi hum nasun min afna'in nas wa nawazi'il qabail lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun tahabbu fillah wa tasafau yad'allahu lahum yawmal qiyamah manabira min nurin fayujlisuhum 'alaiha fayaj'alu wujuhahum nura wa thiyabahum nura yafza'un nasu yawmal qiyamah wa la yafza'una wa hum awliya'ullah alladhina la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hadis riwayat dalam kitab Musnad Imam Ahmad daripada Abu Malik, Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyifatkan mereka. Nabi telah Nabi telah menyifatkan mereka, menceritakan tentang sifat mereka. Siapa ni? Sifat mereka yang saling kasih mengasihi sesama mereka. Dengan sabdanya, mereka ini, kata Nabi Muhammad, orang yang kasih sesama mereka kerana Allah itu, kasih mengasihani sama mereka. Mereka ini adalah kalangan manusia yang tidak mengira asal usul dan datang daripada pelbagai kabilah serta tidak mempunyai hubungan dari segi nasab keturunan. Mereka saling kasih mengasihi dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan menempatkan mereka atas mimbar yang terbuat. Kita tengok dulu. Yad'u lahum yawmal qiyamah min nabiy wa nuran fayaslihum. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT takkan menempatkan mereka di atas mimbar yang diperbuat daripada cahaya pada hari kiamat nanti. Didudukkan mereka di atas mimbar tersebut, lantas diajikan wajah dan pakaian mereka bercahaya. Mereka tidak duduk di atas mimbar Allah, yang mimbar itu dibuat daripada cahaya, melainkan Allah juga akan jadikan wajah mereka, pakaian mereka pun bercahaya. Hadis tadi mimbar saja bercahaya kan? Yang ni muka cahaya, pakaian pun bercahaya. Hebat, dapat pakaian. Dapat pakaian. Ada orang dapat pakaian, ada orang tak dapat pakaian nanti di mahsyar. Okey. Allah daripada Allah Subhanahu Muhammad, Allah Subhanahu daripada cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kiamat nanti semua manusia akan merasai ketakutan. Semua manusia akan merasai ketakutan. Sedangkan mereka, orang yang kasih sama mereka kerana Allah itu, yang duduk atas mimbar tu, pula tidak merasai ketakutan kerana mereka adalah wali Allah. Tanda orang tu wali, dia suka cinta mencintai sama Islam, sesama saudara dia. Cinta tanda kewalian. Allah senang. Sebab tu para wali Allah, para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, dia kasih kepada siapa yang dia jumpa. Dia kasih kepada semua orang Islam, orang beriman, walaupun ahli maksiat pun. Ahli maksiat. Allah senang. Nabi pernah sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Sayangilah kamu orang yang bermaksiat kepada Allah. Sahabat kata, wahai Rasulullah, sayang ahli maksiat itu macam mana? Nabi kata, sayangilah mereka dengan kamu menasihati mereka. Allah senang. Menegah mereka daripada dosa dan maksiat. Itu sayang mereka. Ahli maksiat tadi kita benci. Yang kita benci itu perbuatan dia. Diri dia tak boleh benci. Ini dalam hukum agama kita. Ini dalam agama Islam. Agama Islam ni kita kena mengaji adab, kena mengaji akhlak, kena dia halus. Ada setengah orang kata apa? Akhlak tak perlu mengaji. Saya duduk mengaji ni. Alhamdulillah saya sejak Allah senang dulu sampai sekarang, ni saya bukan nak bangga-bangga tak. Nak kongsi nikmat Allah yang Allah bagi. Allah Subhanahu Muhammad, saya alhamdulillah saya bertalaqi kitab atau mengaji adab dengan guru kami. Allah Subhanahu sampai ke hari ni dah Allah Subhanahu Muhammad hampir 8 tahun. Alhamdulillah mengaji kitab, mengaji adab apa semua hampir 8 tahun. Alhamdulillah. Allah sejak di Kelantan, di pondok, di Darul Hadis dan sebagainya lah, dengan tok guru lain yang datang dan sebagainya lah. Guru kami lah yang kami pergi rumah dia pergi mengaji, pada juga Allah Subhanahu tak apalah. Jadi 8 tahun ni kita nampak apa? Nampak kata
adab ni memang wajib kena mengaji. Kenapa? Adab dalam Islam ni dia halus. Dulu kita ingat tak perlulah mengaji adab, cukuplah kita fikir yang ni baik kita buat, yang ni jahat kita tinggalkan. Dah. Adab ni dia halus. Dia ada adab dengan guru, adab dengan murid, adab dengan kitab, adab dalam majlis, adab masuk tandas, keluar tandas, adab dengan orang Islam, adab dengan orang kafir, adab dengan ahli maksiat, adab dengan ahli taat, adab dengan pemimpin, adab dengan rakyat, adab kena mengaji. Macam mana? Takut kita salah dalam beradab. Salah dalam beradab. Penting adab. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, waktu mana mak dia suruh dia pergi mengaji, Imam Malik, sebelum keluar dari pintu, mak Imam Malik sekat dia dulu. Mak Imam Malik kata apa? Allah SWT, aku pesan kepada kamu, sebelum kamu menuntut ilmu, tuntutlah adab, belajarlah adab. Adab penting. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidina Umar, kami belajar adab dengan Rasulullah selama 16 tahun sebelum kami menuntut ilmu lain. Sebelum mengaji ilmu-ilmu ni, Nabi ajak 16 tahun pada para sahabat adab. Khususnya waktu mana para sahabat duduk di Mekah 13 tahun sebelum hijrah. Nabi banyak ajak adab dengan Allah, adab dengan hamba Allah, adab dengan tumbuh-tumbuhan, adab dengan binatang, adab semua kena mengaji. Kena mengaji semua. Okey, adab ni benda halus. Okey, Allah mesti senang. Tak apalah. Itu adab. Okey, Allah mesti senang. Jadi Allah mesti senang Muhammad di penting adab. Penting adab. Jadi para awliya Allah, mereka sangat kasih kepada orang beriman, orang Islam khususnya. Walaupun orang tu ahli maksiat tu, dia tak benci, dia benci perbuatan. Perbuatan jangan redha. Sebab kata ulama, redha dengan maksiat juga. Kita tengok orang tak semayang, Allah SWT, pakai seluar pendek apa semua, kita kena rasa macam ni. Walaupun tak boleh pergi tegah, kita lemah, takut bila kita pergi tegah, dia pukul kita, kita kena hati kita macam ni. Apa dia? Aku tak redha kamu tak solat. Kenapa tak solat? Ini adalah Tuhan benci. Tak redha. Kenapa itu maksiat? Allah SWT Muhammad. Tapi kalau kita kata macam ni, tak apalah, walaupun tak solat, sama je macam kita. Okeylah tu tak solat, Allah SWT, kita dapat dosa sekali. Kenapa? Redha dengan maksiat, itu dikira maksiat juga. Tak boleh redha. Walaupun kata ulama, kita ahli maksiat, kita jenis tak solat juga. Tengok kawan tak solat, jangan redha dengan kawan kita tu. Tak solat juga kita ni, jangan redha. Kita kena rasa macam ni, aku tak solat tapi aku tak redha kawan aku solat. Aku tak redha kawan aku tak solat. Jangan redha dengan maksiat. Kamu dah buat maksiat, kamu tak solat, kamu pergi redha pula dengan kawan kamu dia yang tak solat, 2 kali dosa dah. Jangan. Kamu jangan redha, kamu pergi bertaubat pada Allah. Kamu ajak kawan kamu untuk buat kebaikan. Ni Islam. Okey, jangan benci. Tengok orang buat maksiat, jangan benci. Sebab apa kata ulama? Sebab apa kamu jangan benci pada orang yang buat maksiat? Cukup kau benci perbuatan dia. Kerana berapa ramai dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad, orang yang ahli maksiat, jahat dan sebagainya, tiba-tiba di akhir hidup mereka, di pertengahan hidup mereka jadi wali. Jadi wali. Al-Imam Fudail bin Iyad, pencuri, tapi jadi ulama besar. Malik bin Dinar, Allah SWT, Malik bin Dinar, siapa dia? Orang yang Allah SWT jahat di awal hidup dia, tapi menjadi wali Allah juga, ulama juga, tabi'in. Siapa lagi? Sayyidina Umar. Nampak? Banyak lagi kisah-kisah orang yang awalnya maksiat, tapi pertengahan hidup ataupun akhir hidup jadi dapat hidayah, jadi wali Allah. Kita duk kutuk dia tu jadi apa? Tak jadi apa lagi. Dosa dah dapat. Dia tu dah wali lah. Bahkan kita duk kata kat dia dapat pahala. Kita dosa. Janganlah. Cukup kita nasihat, tak boleh nasihat, takut dia pukul kita, doa. Doa, jangan kutuk, tak boleh. Ni adab dalam Islam. Okey. Allah bisa senang. Tak apa tu. Macam yang saya sembang untuk imam tadi, ada seorang yang penyanyi tu kan. Nama apa? Nama tadi. Adalah nama dia tu. Penyanyi artis-artis dalam Malaysia kita lah. Allah senang. Tengok tok nyanyi kan, menari atas pentas, berjoget. Tengok pergi Mekah, balik-balik pakai pudah. Jangan pula pakai pudah berjoget atas pentas pula. Nauzubillah. Trend baru dia kata, pakai pudah kita joget. Jangan. Lah ni dah ada pakai jubah tu, pakai tudung, joget, nari atas. Jangan. Jagalah maruah, jangan maruah. Kita jangan hanya tutup aurat tapi tutup maruah tu kata Syekh Abu Zaki tadi kata. Tutup aurat betul lah, tapi kena tutup maruah, kena tutup maruah. Aurat dah tutup tapi pergi menari pula. Okey, jangan. Tak apalah, jadi maksud dia apa? Kita kena ingat, orang yang jahat kadang-kadang jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau kita ni ada kejahatan, taubatlah pada Allah. Kita pun ada peluang juga untuk menjadi kekasih Allah. Kerana kata ulama, ada 2 pintu yang mulia yang Allah khususkan kepada manusia. Yang pertama pintu nubuwah,
Yang kedua pintu wilayah. Tulis ya. Pertama pintu nubuah, yang kedua pintu wilayah. Pintu nubuah, kalau kamu nak masuk pintu nubuah, apa maksud nubuah? Kenabian. Apa maksud pintu? Maksudnya kita nak mencapai tu, martabat tu. Allah SWT. Ini istilah saja. Pintu nubuah maksud dia apa? Pintu kenabian. Maksud dia macam ni. Kata ulama, pintu kenabian, pintu nubuah telah ditutup oleh Allah. Maksud dia apa? Tak ada lah manusia yang Allah akan nanti menjadi Nabi Allah. Kenapa Nabi sebut, aku ini Allah SWT, Nabi yang akhir. Wa ana khataman nabiyyin. Nabi sebut hadis. Aku ini penutup segala Nabi. Adapun nanti Nabi Isa turun, bukan Nabi baru dilantik tu, tak. Dia Nabi terdahulu. Cuma dia turun tu bukan bawa kitab baru, tak. Dia ikut Quran. Dia tak ikut dah Injil, tak ikut dah. Dan dia akan panggil orang Kristian dalam hadis Nabi. Dan kitab Sunan Tirmizi. Dia akan pergi gereja, dia akan kepok salib-salib, dan dia akan berdakwah pada orang Kristian, Nabi Isa nanti. Dia bawa semua orang Kristian masuk balik Islam, ikut agama Nabi Muhammad. Yang kufur dengan dia, yang tak mau ikut Nabi Isa, mereka akan mati. Mereka akan mati. Jadi Allah SWT Muhammad, jadi Nabi Isa turun nanti, jadi apa? Jadi pemimpin, jadi wali, kata ulama, pemimpin umat Nabi Muhammad. Dia teruskan kerja Nabi Muhammad. Dia teruskan kerja Imam Mahdi. Waktu tu Imam Mahdi akan wafat. Bila Imam Mahdi dah ujung usia, dah tak mampu nak merintah, Allah SWT waktu tu Nabi Isa akan turun, tolong Imam Mahdi. Allah SWT bunuh Dajjal. Yang bunuh Dajjal bukan Imam Mahdi, Nabi Isa. Dia akan buat turun satu tombak dari langit. Waktu mana sebelum nak tikam tu, Dajjal cayang. Lah hadis. Cayang. Dia tengok Nabi Isa, terus cayang. Terlampau takut dekat Nabi Isa. Kenapa? Dia tahu, kata dia memang akan dibunuh oleh Nabi Isa. Kerana Nabi Isa tikam juga dengan tombak tu, walaupun dia dah cayang. Untuk syarat kata Dajjal dah mati. Lepas tu Nabi Isa akan merintah 40 tahun. 40 tahun lepas tu akan merintah 40 tahun. Lepas tu baru berlaku kiamat. Tak apalah. Tu kita kena ngaji Sunan Tirmizi. Allah SWT ngaji kitab-kitab hadis akhir zaman. Kita akan jumpa. Tak apalah. Jadi ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, akan Nabi Isa pun akan ikut Nabi Muhammad. Terus. Allah SWT Muhammad. Kat mana dah kita? Pijuh sangat tadi. Saya cerita apa tadi? Okey, entah. Astaghfirullahalazim. Kenapa pijuh sangat ni? Okey, balik. Jauh ni. Duduk kat pintu dah tapi pergi lari ikut lain pula. Okey. Pintu nubuah dah ditutup. Tak leh siapa dah jadi nabi. Allah tak lantik dah. Usaha zikir ni 50,000 sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 50,000. Tak jadi nabi, tak jadi. Zikir sampai tak semayang, lagi tak jadi nabi. Jangan zikir dah ya. La ilaha illallah, la ilallah wa azan. Allah akbar, la ilaha illallah, la ilallah. Sampai asar masuk, maghrib masuk, la ilallah. Ni dia panggil musibah, musibah. Bahaya. Okey, jangan zikir sampai tak semayang. Mayang tu wajib, zikir tu sunat. Mayang dulu, sambung zikir. Dia kata nak cepat terbang. Zikir bukan untuk terbang, bukan untuk berjalan atas air. Zikir untuk apa? Nak dekat dengan Tuhan, bukan untuk nak karamah. Kata ulama, nak istiqamah. Zikir ibadah bukan nak karamah, tapi nak istiqamah. Adapun para wali yang Allah bagi karamah, itu bukan mereka minta, Allah bagi. Itu pun mereka minta, Allah tutup tu. Takut mereka jadi sombong dengan kelebihan yang dapat. Itu wali Allah. Adapun orang yang sekarang solat dah, mengaji dah, duduk rumah zikir dalam bilik. Saya berasap bilik yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanya sebab apa ni? Saya nak terbang ustaz, tak boleh terbang lagi. Jadi burung lah nak terbang. Jadi burung, tak jadi manusia. Okey. Kalau boleh terbang baru sama dengan burung, kata Imam Junaid, apa kelebihan kamu? Imam Junaid kata dalam kitab Syarah Hikam dah sebut. Imam Junaid kata, kalau kamu beribadah pada Allah, kamu nak terbang di udara, kamu tak mulia pun. Kenapa? Kamu baru sama dengan burung. Sama dengan burung saja. Kalau kamu Allah SWT Muhammad zikir ibadat, kamu nak berjalan atas air, kamu baru sama dengan laba-laba. Laba-laba akan berjalan, dia tak tenggelam kan? Laba-laba, itik, sama. Apa kemuliaan kamu dapat? Tak ada. Allah SWT. Tapi kalau kamu zikir ibadat, kenapa? Mengaji, kenapa? Kerana Allah, nak dapat ridha Allah, nak dekat dengan Allah. Waktu tu kamu mulia sangat-sangat. Kenapa? Kamu menjadi kekasih Allah, wali Allah. Baru jadi. Sebab tu guru kami pesan, ibadah jangan niat nak jadi wali Allah, tapi niatlah nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah.
Adapun wali-wali ni Allah bagi. Allah bagi. Allah bagi. Allah SWT. Kalau kita niat nak jadi wali, wali tu apa? Wali tu makhluk. Makhluk. Hamba Allah. Niat nak jadi wali maksudnya apa? Kita ibadat kerana makhluk, kerana diri sendiri. Nak pangkat. Jangan. Kerana Allah lah. Wali tak wali itu Allah bagi. Adapun wali Allah, kata ulama, wali ni pecah pada dua. Ada wali masyhur, ada wali mastur. Wali masyhur, dia tahu kata diri dia wali. Dia tahu. Dia tahu. Bila dia tahu, dia tak sombong. Allah SWT Muhammad. Wali mastur, masyhur apa maksud dia? Wali yang terkenal. Terkenal kewalian dia. Ada wali Allah yang duduk di maqam wali mastur. Wali mastur, wali yang tertutup. Mastur, tertutup. Orang tak kenal dia dan dia pun tak tahu kata dia wali. Allah SWT. Wali sendiri tak rasa dia wali. Jangan kita pula bawa motor nak pergi masjid, nak pergi mengaji tahfiz sampai Quran, rasa-rasa aku ni wali dah ni. Jangan gitu. Jangan gitu. Jangan gitu. Allah SWT. Waktu mana kita rasa tu macam mana? Kita kata macam ni. Mana aku tahu kata aku ni wali Allah. Kalau aku kata aku wali, Allah tak kata aku wali, malu aku dengan Allah. Sebab wali ni Allah yang pilih, Allah yang nak. Aku serahlah, aku ibadat hanya semata kerana Allah. Kalau Allah nanti aku jadi kasih dia, syukur. Tak apa. Tapi ini bukan tujuan aku. Tujuan aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah pun bukan, nak dapat kewalian pun bukan, tapi nak Allah, nak redha Allah. Itu yang lebih besar. Kata Allah dalam Quran, wa ridwanu minallahi akbar. Redha Allah paling besar. Itu kena tuntut. Ataupun yang lebih berat lagi, dia tak mengaku wali. Allah SWT. Dia tak mengaku wali, dia tak mengaku wali, dia tak cerita ke orang dia wali. Tapi dia cakap cara halus, bagi orang faham kata dia wali. Dia duduk kat depan ni, saya tuan-tuan, semalam waktu zikir, saya nampak cahaya datang. Cahaya datang, saya rasa sejuk, saya rasa khusyuk lain macam. Saya rasa benda-benda ni Allah bagi kat wali-wali saja. Allah SWT. Dia tak mengaku, tapi dia kiasan. Kalau lah orang macam ni, saya duduk baca kitab pengalaman, wali-wali dapat. Tapi saya peliklah diri saya ni. Dia mula dah. Saya peliklah diri saya ni. Kenapa saya ni sehari dua ni rasa macam khusyuk, rasa macam nampak cahaya-cahaya, rasa macam tenang lain macam. Yang saya tahu wali-wali dapat. Heranlah diri saya ni. Dia nak orang kata dia wali. Dia tak aku dia wali, tapi dia buat cara halus. Itu berat kan? Tak boleh kat yang tu. Ataupun dia panggil murid dia, mai sini. Dia bisik. Ni rahsia tau. Rahsia. Apa? Ustaz ni wali. Jangan cerita korang tau. Jangan apa ni. Jangan. Tak. Wali tak tahu dia wali. Wali sendiri tak tahu dia wali. Macam mana nak cerita ke orang kata dia wali? Tak. Hanya Allah yang tahu. Cukup dia kenal Allah. Cukup dia sibuk hati dia dengan Allah, bukan diri sendiri. Sibuk dengan diri sendiri tu bukan dengan Allah lagi. Dia panggil bukan kita mencapai redha Allah lagi. Sibuk dengan diri sendiri. Duk nilai diri aku ni, tahap ni dah. Jangan kira maqam. Kira nak sampai kepada redha Allah cukup. Allah SWT. Tak apalah, terus. Macam-macam orang lah ni, dia mengaku pun banyak lah. Okay, tak ada yang aku. Allah SWT. Okay. Tak apalah, Allah SWT Muhammad. Terus. Allah SWT Muhammad. Okay, pintu yang kedua, pintu wilayah. Yang pertama pintu nubuah, yang kedua pintu wilayah. Pintu wilayah kata ulama, pintu ni masih dibuka. Apa maksud wilayah? Kewalian. Wali lah. Pintu nubuah telah ditutup. Tak boleh masuk dah siapa pun. Tak boleh sampai dah martabat Nabi. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, Allah masih buka pada mereka pintu wilayah, kewalian. Boleh ada peluang untuk kita menjadi kekasih Allah, wali Allah. Allah SWT Muhammad. Nak jadi wali Allah ni ada cara dia. Saya bagi sikit cara dia. Yang pertama sekali, Allah SWT kena menuntut ilmu. Untuk ilmu. Sebab kata ulama, Allah tak akan pilih walinya orang yang jahil. Seandainya Allah nak pilih seorang jahil jadi walinya, Allah akan gerakkan dia untuk mengaji. Dia mesti kena mengaji dulu. Allah SWT Muhammad. Okey. Yang pertama, mengaji, menuntut ilmu. Yang kedua, dia bersahabat mendekati ulama ataupun guru. Yang guru ni mengajar dia dan juga mentarbiah dia, mendidik dia. Guru dia didik dia supaya dia beradab. Guru dia didik supaya dia jadi hamba Allah yang baik. Guru didik. Nak duduk seorang-seorang zikir, payah yang tu. Dia kena ada tok guru, bimbing. Nabi Muhammad bimbing sahabat, sahabat ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat, sahabat bimbing pula tabi'in. Dia kena ada guru, sanad. Kena ambil sanad, guru pada guru sampai Nabi Muhammad. Sebab kita takut, sebab ada satu kata-kata, malam syaikhan fahuwa syaitan syaikhuhu. Siapa yang tak ada guru, syaitanlah gurunya. Fahuwa syaitan syaikhuhu.
Ni bahaya. Siapa yang ilmu tak ada sanad, tak ada dengan tok guru, Allah Subhanahu Muhammad, takut apa? Fa huwa syaitan syekhu. Syaitan jadi guru dia. Syaitan main tipu daya dia. Ni bahaya. Sebab tu kena ada tok guru. Yang pertama ada ilmu, ngaji. Yang kedua ada tok guru. Yang kita kena taat guru tu, kena ikut cakap guru tu, dia tarbiyah kita. Jangan lawan dia, kena adab dengan dia dan sebagainya, insya-Allah kita akan jaya. Yang ketiga, kurangkan makan. Ni rukun kewalian dia panggil, rukun. Nak capai martabat aulia, kena ikut yang ni. Allah. Yang kedua, kurangkan makan. Sama ada kita pilih untuk banyak berpuasa, Isnin Khamis ke, Selang Sari ke, Hari Putih ke, tak kira, buatlah apa pun. Kalau tak mau puasa, buat satu lagi. Apa dia? Makan waktu mana kita lapar, sebelum kenyang, berhenti. InsyaAllah, dia akan capai. Nabi kata, kami satu kaum yang kami tak akan makan, melainkan kami lapar. Dan bila kami makan, kami tak kenyang. Nabi sendiri. Nabi bila lapar, baru Nabi makan. Bila Nabi makan, Nabi tak akan makan sampai kenyang. Okey. Tapi Allah SWT. Sekali makanan tak habis pula. Saya nak terang sikit lagi. Tapi kalau makan berjemaah, sama ada buka puasa ataupun makan berjemaah, tak apa. Untuk menggembirakan hati tuan rumah ke, orang yang menjamu ke, disunatkan kita makan lebih. Ni kata Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali, bila dia duduk dengan orang, makan dengan orang ramai, dia makan banyak. Dia duduk di rumah, duduk seorang-seorang, Imam Ghazali makan sikit. Ni dia panggil apa? Dalam bab menyembunyi kezuhudan. Sembunyi zuhud. Depan orang dia makan banyak, dia tunjuk makan banyak. Orang kata, apa Imam Ghazali ni tak zuhud pun? Dia suruh orang zuhud. Dia suruh makan sikit, dia makan banyak. Itu apa tu? Dia nak sembunyi diri dia, zuhud dia. Yang kedua untuk apa? Meraih tetamu. Meraih tuan rumah ataupun orang yang hidang. Meraih. Orang akan terasa kalau kita makan sikit, kutir sikit-sikit makan, kita tak nak. Orang akan terasa, orang masak kita. Makan banyak sikit. Kecuali lah Allah Rasulullah Muhammad, kita ni memang tak boleh makan banyak. Memang takat tu saja. Guru kami, Allah, dia pakai cara kedua. Tu cara pertama. Cara kedua, tetap kita makan banyak. Walaupun rumah orang ke, kenduri tetap makan banyak lah. Itu memang pun. Rumah kau semua makan banyak yang tu. Tetap makan sikit. Tuan guru kami, Tuan Guru Haji Rafai, dia pergi kenduri ke, pergi rumah orang ke, dia makan nasi hanya 7 ataupun 9 suap. Kami bilang tengok, ibu nasinya tu, makan. Makan. Hampir 9 suap macam tu, dia akan berhenti. Habis. Dia minum air sikit, cukup. Makan sikit-sikit. Tu apa tu? Tu untuk Allah SWT jalan untuk bersihkan hati. Makan jangan banyak. Sebab bila makan banyak, mengeraskan hati. Makan sikit, menghidupkan hati. Mudah faham ilmu. Okey. Sebab tu Nabi Muhammad dan para sahabat, mereka banyak berlapar daripada banyak kenyang. Kenapa? Memang jalan nak jadi kasih Allah macam jalan dia macam tu. Jangan pula risau sekali tak boleh makan banyak, tak makanlah. Tapi balik latih. Tiap-tiap hari kita makan 2 pinggan. Balik ni di rumah makan sepinggan saja. Ataupun sepinggan setengah. Seminggu kekalkan sepinggan setengah. Dah boleh istiqamah dah, jadi sepinggan. Dah sebulan dah sepinggan, tukar pula setengah pinggan. Kita tengok mai bulan kedua jadi 3 pinggan terus qada. Jangan yang tu tak boleh lawak. Allah SWT. Jangan ada qada lah nak. Qada jangan. Macam orang puasa. Bila puasa tu dia makan sahur sikit Sahur sikit saja. Dia minum, dia makan sikit buah. Tengah hari tak makan sebab bulan puasa. Mai maghrib dia qada. Jangan ada qada. Sampai isyak pun tak solat maghrib lagi. Qada laksa, biunsuk, mutabak semua dia makan dia. Jangan qada. Macam mana kena azam betul-betul untuk ikut untuk bersihkan jiwa kita. Jangan makan banyak sangat. Jangan makan sampai kenyang, mengeraskan hati kita. Okey, yang ketiga. Jalan cara dia. Keempat, Allah SWT. Kurangkan tidur. Ni Imam Junaid sebut, Imam Junaid Al-Baghdadi sebut. Yang keempat, kena kurangkan tidur. Jangan tidur banyak sangat. Penuhkan masa kita dengan mengaji untuk ilmu, kebaikan, kerja kerana Allah dan sebagainya. Yang kelima, Allah SWT Muhammad. Yang kelima, kena tinggal kawan kita yang menyebabkan kita maksiat pada Tuhan. Kena tinggal kawan. Tak boleh dah kita duduk kawan macam kita duduk kawan sekarang. Dan kita kena cari kawan yang menolong kita pada ibadah, pada ilmu, pada kebaikan. Nak masuk jalan kewalian, jalan untuk mendekatkan daripada Allah, jalan kekasih Allah, mesti kena ikut. Apa dia? Kena sanggup tinggal kawan. Bukan putus satu rahim maksud dia. Maksud dia apa? Renggangkan sikit, jangan join sangat. So bila kita join dengan mereka, lambat solat. Bila kita duduk dengan kawan kita tu, menyebabkan dia ajak kita pergi menyanyi sana, menyanyi sini, dia kita kena tinggal yang tu, tinggal. Buat apa? Duduk dengan orang surau, duduk dengan orang yang suka mengaji, kena mula. Tinggalkan, cari sahabat yang menolong kita ibadat.
Yang keenam, kita bagi 7 cukup. Yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad, kena menahan marah. Oh, ni susah ni. Allahumma salli. Menahan marah. Siapa nak buat ni sebenarnya dia kena uji. Sagi pun kadang-kadang dah uji dah kena marah ni. Nak kena marah. Balik-balik rumah, isteri kata awak lambat kan ni. Oh, nak marah. Contoh. Melawak no, tak ada. Kita orang sini alhamdulillah isteri main juga. Yang ketujuh, tahan marah. Kena tahan marah. Yang ketujuh, nak masuk jalan kekasih Tuhan, kena ada satu amalan yang kita kasih. Banyak ni saya bagi 7 lah, cukup. Yang 7, kena ada satu amalan yang kita istiqamah dan kita kasih. Apa maksud amalan tu kita kasih? Amalan tu kita jaga. Allahumma salli. Contoh saya bagi yang mudah. Tuan-tuan azam lah, setiap hari nak solat tahajud, insya-Allah. Azam lah, walaupun 2 rakaat. Azam 2 rakaat. Witir 3 rakaat. Boleh buat yang ni pun cukup. Esok kalau semangat buat lebih, tambah lagi 4, 8 dan sebagainya. Okey, kalau boleh setiap malam sembahyang witir 3 rakaat, sembahyang tahajud 2 rakaat. Okey, itu satu. Azam untuk jaga setiap hari. Witir buat lepas isyak pun boleh. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, amalan yang perlu kita jaga, yang kita kena sayang amalan tu. Apa dia? Yang kedua, setiap hari Allahumma salli ala Muhammad, baca Quran. Yang boleh baca Quran, Allahumma salli ala Muhammad, baca Quran. Baca Quran. Sekurang-kurangnya lepas subuh baca Yasin. Ini paling kurang. Allahumma salli. Ni amalan ulama. Ulama setiap hari baca Yasin lepas subuh. Sebab ada hadis Rasulullah, Nabi kita, siapa yang baca Yasin di awal pagi dia, Allah akan mudahkan urusannya pada hari itu. Semua mudah insya-Allah. Yasin baca lepas subuh. Allah. Ni pun ditekan oleh guru kami untuk diamalkan. Okey. Okey, paling kurang lepas Yasin, lepas subuh Yasin, lepas maghrib surah Sajdah, lepas Isyak surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Allah SWT. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tak pernah tidur melainkan Rasulullah akan baca surah Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Dalam solat Nabi baca hari Jumaat subuh. Adapun hak malam harian Nabi baca sebelum tidur. Ataupun para ulama kita kata baca lepas maghrib pun boleh. Al-Mulk baca lepas Isya. Ataupun nak gabung dua-dua sekali. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh buat juga, baca Yasin pagi, cukup baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Cukup dah, paling kurang. Adapun nak tambah lagi Quran yang lain, juzuk-juzuk dan sebagainya, itu terpulang. Ini paling kurang. Dia bagi yang kecil-kecil ya, sikit ya. Tapi kalau kita buat berterusan, kita akan sampai. Kita akan hasil. Okey. Seterusnya, setiap hari azamlah kita nak selawat kepada Rasulullah tak kurang daripada 300 kali setiap hari. Jangan kurang daripada 300. Pilihlah nak buat berapa pun. Paling baik 1000. Peringkat kita lah 1000. Allahumma salli ala Muhammad 1000. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang kalau boleh 300. Buatlah dalam motor, atas motor ke atas kereta ke, sat saja 300. Allah SWT. Nak main surau buat 300. Buat amal. Okey, Allah SWT. Seterusnya, azamlah kita nak mengamalkan solat jemaah dan juga solat sunat rawatib. Sebelum subuh, sebelum zuhur, cuba amal. Insya-Allah. Ni sikit-sikit lah. Ni semua ni amalan ni Nabi buat kan? Nabi buat sehari ni semua. Kita ikut Nabi Muhammad, ikut. Allah SWT ikutlah. Ikut. Amalan tu semua afdal. Bahkan Allah SWT sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh amalan tu cukup dah. Yang lainnya tambahlah istighfar ke, zikir yang saya bagi tadi ke, untuk duduk seorang-seorang, puas semua tambahlah, yang lain tambah. Kalau boleh jaga. Sebab kata ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Kata ulama kan saya kata. Kata-kata ni keras ni. Ulama kata apa? Man laisa lahu wirdun. Barang siapa yang tidak ada, dia tak mempunyai wirid. Wirid tak buat setiap hari. Pergi kerja, balik kerja, main semayang balik. Tu pergi kerja, dia kerja, main semayang balik. Ngaji tak, wirid tak, zikir tak, tasbih tak, apa pun tak, selawat tak. Kata ulama, man laisa lahu wirdun, siapa yang dia tak ada wirid, tak mengamalkan wirid setiap hari, fahuwa qirdun, dia itu kera. Monyet kera. Qirdun. Maksud dia apa? Kera setiap hari duk wirid tak? Duk pegang tasbih tak? Duk wirid tak baca Quran apa semua? Tak, kera tak buat. Maksud dia apa? Haiwan-haiwan mereka tak wirid setiap hari. Mereka tak baca Quran macam kita. Mereka tak zikir, pegang tasbih dan sebagainya. Walaupun sebenarnya mereka pun ingat Allah juga cara mereka. Tapi cara kita ni mereka tak buat. Ada tak kita pergi nak main masjid kan? Lalu-lalu tengok-tengok dekat bendang tu tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Lembu duk tasbih. Subhanallah. Tak sampai masjid, tak sampai surau. Demam. Tak ada. Allahumma salli ala.
Maksud dia apa? Siapa yang tak ada wirid harian, dia macam binatang. Saya tak kata lah, minta maaf, saya tak kata. Dia kalam ulama. Dia kata qirdun, monyet atau kera. Okey, Allah senang. Maksud dia apa? Kita kena ada beza sikit. Macam mana setiap hari kita amal zikir, amal selawat, amal wirid harian, amal baca Quran. Baca Quran walaupun masa muka tak apa, baca lah. Sikit tak apa. Dia kata, "Ustaz, saya ni tak reti baca Quran." Allah senang. Makcik tak reti baca Quran, duk mengaji Iqra. Allah senang. Macam mana Ustaz tak reti baca Quran ni? Kita kena tanya dia balik. Makcik semayang tak? Semayang? Makcik semayang baca apa? Fatihah. Baca apa lagi? Qul Allah. Quran lah tu. Baca yang tu. Tak boleh baca yang ni. Duduk seorang-seorang. Ulang Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Satu huruf 10 kebaikan, 10 kebajikan. Allah SWT. Ataupun dia hanya hafal Qul Allah dengan Fatihah kan? Ulang Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad. Kata Rasulullah, Qul Allahu ahad itu sekali baca sama dengan 1/3 Quran. 3 kali sama dengan pahala khatam Quran. Tu hadis sahih tu. Okey. Tu pun baca Quran juga tu, tapi tak tengok mushaf. Kenapa? Dia tak boleh nak baca lagi. Tapi bacalah yang dia hafal. Baca. Boleh juga. Jangan bagi alasan saya tak pandai sana, saya tak pandai sini, saya tak ada tasbih, saya tak sempat, saya kerja, saya demam, saya tak ada. Cari masa buat. No? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pintu kewalian masih dibuka. Buat semua tu amal sikit-sikit tu insya-Allah sampai. Tapi niatlah buat semua tu kerana Allah. Dan jagalah diri kita daripada dosa. Kalau kita berzikir, wirid macam tadi tu yang saya abang tu, kurang makan, kurang tidur, kurang bercakap yang sia-sia. Tapi macam mana? Kita buat maksiat pula. Tengok yang haram, suka mengumpat orang, buat makan benda yang subha, tak jadi, tak hasil. Kenapa? Maksiat dia menghapuskan cahaya ibadat. Menyebabkan kita letih. Ada orang dizikir 5 tahun dah, tapi duduk tahap tu juga. Akhirnya dia kata apa? Ustaz, saya amal zikir 5 tahun, tak jadi apa pun. Duduk tahap tu juga, khusyuk tak ada pun. Letih lah. Letih sebab kamu yang meletihkan diri kamu, bukan zikir tu. Kenapa? Lepas kamu berzikir, kamu buat apa? Mulut kamu buat apa? Kamu kata ke orang. Lepas kamu berzikir, kamu buat apa? Allah, kamu tengok yang haram. Dia menghapuskan cahaya tu, menyebabkan dia letih. Akhirnya letih. Tak mau letih buat ibadat macam mana? Buat ibadat di samping jaga jangan maksiat. Kalau ada jatuh maksiat, taubat cepat-cepat. InsyaAllah boleh ada hasil. Zikir ada hasil. Ingat semua? Ingat. Okay. Terus. Allahumma salli ala Muhammad. Kita buat pulun. Sebab apa kita mengaji ni daurah mahabbah untuk capai cinta Allah dan Rasulullah. Memang kita kena tekankan sikit yang tu. Kalau kita bahas ilmu saya tak pakat buat amalan, tak boleh. Sebab mahabbah ni dia kena buat dengan amalan supaya menimbulkan menghasilkan mahabbah. Tunggu tak dapat. Terus. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ke? Allahumma salli ala Muhammad. Habis ke hadis tadi tu? Okey. Hadis ke 12. Ya. Okey, tak syarah lah, tak syarah. Kalau syarah juga, Ustaz, jangan syarah. Tegur lah. Ada syarah macam tu tak habis lah kan. Tapi tak apalah, penting juga tu. Kalau saya baca juga tak dapat bawa kan. Dapat juga tapi kurang. Saya ni azam ni, saya datang ni bukan setakat kita nak bahas ni yang ada hadis ni. Tapi saya azam, saya balik ke Kedah ni ada kesan. Apa? Allah Ustaz. Kesannya yang hadir, saya dan juga kita semua, termasuk saya pun cakap tu saya nak buat juga. Azam juga nak buat, nak didik diri saya juga. Saya nak macam mana? Saya datang ni ada kesan. Macam mana? Balik pada daurah ni kita semua pakat jaga amal, jaga sekian yang kita sebutkan tadi. Sehinggalah daurah mahabbah ni menjadi kenyataan. Apa dia? Kita betul jadi hamba yang cinta Tuhan, cinta Nabi Muhammad, cinta. Sebab kita balik kita beramal. Tapi kalau balik tutup kita, balik tak buat daurah mahabbah, tapi tak bawa balik mahabbah, tak hasilkan mahabbah, rugi. No? Kita buat daurah mungkin nanti 3 bulan lagi ke 4 bulan lagi ke tahun depan ke. Waktu tu kita nak Allah SWT, orang sini dah selesai dah bab mahabbah. Dah semua dah ada mahabbah dah. Hormat menghormati, kasih mengasihani, dah sebut nama Allah, zikir ramai, semua Allah rasa, Allah SWT. Bila semayang dah khusyuk. Bila makan tak nak makan lebih-lebih dah. Bila tidur tak nak tidur lebih-lebih dah. Kita nak macam tu tahun depan. Insya-Allah tahun depan kita nak perubahan. Okey. Tahun depan. Jangan pula tunggu tahun depan apa, kena buat dari sekarang. Ada kesan dia. Terus. Hadis ke-12. Tak syarah dah, baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Idris Al-Khawalani annahu qala dakhaltu fi masjidi Dimashq. Allah sallallahu. Fa idza fatan syabun
barraqut thanaya wa idan nasu ma'ahu idza ikhtalafu fi syai'in asnadu ilahi wa sadaru an qawlihi fasa'altu anhu faqila hadha Mu'adz ibnu Jabal falamma kana al-ghadu hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir wajadtuhu yusalli qala fantazartuhu hatta qada salatahu thumma ji'tuhu min qibali wajhi fasallamtu alaihi thumma qultu wallahi inni la uhibbuka lil fuqala lil hifaqal ya okey Allah qala faqultu Allah faqala Allah faqultu Allah qala fa akhadha bi hubwati ridai fajabadani ilaihi wa qala abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma salli ala Muhammad yaqulu qala Allah tabaraka wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutajalisina fi wal mutazawirina fi wal mutabadilina fi. Hadis riwayat Imam Malik dan kitab Muwatta. Kitab Muwatta adalah kitab hadis pertama yang dikarang oleh ulama hadis. Siapa yang karang kitab hadis pertama? Imam Malik. Imam Malik Allah SWT disebut Imam Darul Hijrah. Imam yang duduk di Madinah, menuntut ilmu di Madinah, mengajar di Madinah, wafat pun di Madinah. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia adalah ulama bukan setakat mujtahid, fuqaha, bahkan dia adalah ulama ahli hadis yang pertama sekali yang mencatat mengarang ilmu hadis. Adapun Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi itu selepas zaman Imam Syafi'i. Imam Malik guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada seorang murid, nama dia Al-Imam Humaidi. Murid utama Imam Syafi'i. Al-Imam Humaidi murid kepada Imam Syafi'i. Imam Humaidi dia adalah guru pada Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam hadis. Okey, imam-imam hadis ni dia datang selepas zaman imam-imam mujtahid. Okey, tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Apalah, kita bahaskan benda tu. Tentu banyak lagi cerita tentang fuqaha, mujtahid, muhaddithin dan sebagainya, macam-macam lagi. Tak apalah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya daripada Abu Idris Al-Khawalani meriwayatkan bahawasanya beliau telah berkata, pada suatu ketika aku masuk ke masjid Dimashq, ini di Syria. Aku melihat seorang pemuda berkulit putih, wajahnya berseri-seri, giginya putih berkilat dan kedua matanya hitam tajam. Di sekelilingnya berkumpul ramai orang. Apabila mereka berselisih pendapat tentang sesuatu, mereka segera meminta penjelasan daripadanya dan menerima pendapatnya. Lalu aku bertanya kepada mereka, siapakah gerangan pemuda itu? Pemuda mana ni? Pemuda yang kulit dia putih, yang gigi dia berkilat, yang wajah dia berseri-seri, yang matanya hitam tajam. Allah Subhanahu Muhammad. Siapa gerangan pemuda itu? Mereka menjawab, dia adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Siapa ni? Sahabat Nabi Muhammad. Mu'adz bin Jabal dia meriwayatkan satu hadis Nabi. Dia panggil hadis musalsal bil mahabbah. Allah Subhanahu. Hadis musalsal bil mahabbah. Saya dapat ijazah ni pada guru kami dan banyak sanad saya dapat daripada guru kami. Yang sanad ni saya dapat daripada guru kami, guru saya di antaranya Allah SWT. Bil mahabbah ni pernah saya dapat daripada Syekh Fahmi Zanzam, daripada Allah SWT Syekh Allah SWT Muhammad Tariq Muhammad Sadar dan banyak lagi lah guru yang kita dapat. Musalsal bil mahabbah. Apa maksud musalsal bil mahabbah? Hadis yang bersambung rantaian daripada Rasulullah, sahabat sampailah kita hari ini. Hadis musalsal bil mahabbah, hadis tu Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad beritahu kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi kata apa? Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Allah Ustaz, sungguhnya aku mencintai engkau. Tu hadis tu diriwayatkan oleh para ulama. Jadi Mu'adz bin Jabal ni dia adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi pernah kata kat dia, wahai Mu'adz, inni uhibbuk, aku cinta pada engkau. Dan bila Nabi kata Nabi cinta pada Mu'adz, Nabi kata, aku pesan pada engkau, Allah SWT, selepas engkau solat, kamu jangan tinggalkan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Hadis tu diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal. Yang kita baca lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala dzikrika. Kalau ramai, Allahumma a'inna ala dzikrika. Hadis tu Nabi wasiatkan kepada Muaz. Nabi kata selepas solat jangan kamu tinggal, 3 kali baca. Penting doa tu. Okey, Allah senang, tak apalah. Jadi Muaz bin Jabal dia adalah salah seorang daripada sahabat yang dikasihi oleh Nabi Muhammad. Keesokan harinya aku berpagi-pagian pergi ke masjid. Dan aku dapati beliau mendahuluiku, aku dapati beliau sedang solat. Lalu aku menunggu sehingga beliau menyelesaikan solatnya. Lantas aku pergi kepadanya dari depan dan aku mengucapkan salam kepadanya. Kemudian aku berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Dia ni, Allah, dia kata apa? Aku cinta kepada Allah, Sayyidina Muhammad. Siapa ni? Abu Idris Al-Khawalani. Dia jumpa Muaz bin Jabal, dia kata apa? Allah, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Lantas beliau, iaitu Sayyidina Muaz bin Jabal, tanya dia balik, adakah kerana Allah? Lalu aku berkata, ya kerana Allah. Sayyidina Muaz tanya lagi, adakah kerana Allah kamu cinta aku? Allah sana. Dan aku berkata lagi, ya kerana Allah. Lantas beliau, Sayyidina Muaz bin Jabal, terus mengambil hujung kain selendangnya, ni rida. Rida ni sunnah Nabi Muhammad. Dan juga para sahabat pun ikut Rasulullah pakai rida juga. Ni Muaz bin Jabal pakai rida. Okey, Allah sunnah. Okey, Allah Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Sayyidina. Lantas beliau terus mengambil hujung kain selendangku. Selendang ni selendang Abu Idris Al-Khawalani. Allah Sayyidina. Sehingga diriku berada dekat dengannya dan beliau berkata, maksud dia apa? Dia ambil kain tu, dia tarik. Faham tak? Dia pakai macam ni. Sebab wiridak ni boleh pakai macam cara. Macam ni pun boleh, tak tebuk pun boleh, buat macam saya duk buat tu pun boleh. Tambah pula kita sejuk waktu ni kan, memang sesuai lah. Sejuk. Saya pun sejuk ni, saya duduk bawah aircon. Tak apa. Kita anggaplah kita duduk di Eropah. Allah sana. Okey, tak apa. Sejuk tak apa lah. Sejuk ni daripada syurga. Panas daripada neraka. Panas tak baik. Sejuk ni baik, alhamdulillah. Okay. Tapi kalau tak tahan, esok bawa selimut. Selimut sini. Okey, bawa jaket tak apa. Tapi tak apa, sejuk macam ni okey lagi, dia duduk lagi. Saya pernah pergi satu masjid, saya kuliah, tak ramai orang pun. 10 orang lebih kurang mengaji. Tapi depa tu, masjid tu dia kecil pada, dia masjid tapi dia kecil pada ni. Masjid bukan surau tapi dia kecil. Tak buat jemaah lah, tak buat jemaah. Saya bila pergi kuliah, Allah SWT, AJK tu dia buka ikon kuat. Yang kedua dia buka kipas. Sini kuliah macam ni. Anak Abu Hurairah radhiyallahu cover. Sejuk. Sampai ayah saya di antara yang suka kedatang ke majlis tu, ayah saya kata apa? Lepas ni aku pergi kena bawa Toto tu, dia kata. Toto. Ayah saya kata. Akhirnya ayah saya ni dia pakai jaket tebal tu nak pergi ngaji. Saya pun tak tahu kenapa mereka buka kipas dengan sekali ni kipas dekat noh, tapi tak apalah. Allah tapi tak apa, sikit je. Ni bukan macam kipas macam ni, dia kipas besar tu. Dia aircon tu dia duduk depan, dia tak duduk atas, dia duduk depan. Dan saya mengajar sini, aircon tu kena saya. Dan ada pula 2 aircon besar kiri kanan. Masjid kecil pada ni. Dia buka. Bunyi tu cermin tu dah jadi tu. Yang ni okey ni, tak sejuk sangat ni. Dah jadi dia tu. Kami kalau solat Isyak habis sebelum salam, saya tengok jemaah dah bakat bangun. Kenapa tak tahan sejuk? Orang tua sejuk, tak tahan. Saya pun tak tahu, kadang saya cakap juga kata kalau boleh kita, tapi dia buka juga, wallahu alam lah mungkin. Tapi saya herannya AJK-nya tak rasa sejuk, relax lah. Mungkin dia biasa. Yang tak relaxnya jemaah yang ikut saya mengaji tu. Ayah saya betul jemaah masjid daripada masjid lain yang duk ikut pengajian tu. Mereka selalu habaq, dia tahu ustaz kami tak tahan ustaz, tak tahan. Allah SWT. Tapi tak nak kata apa, dah buka kan? Allah. Tapi macam ni kira okey lagi. Bukan saya nak kata sini ni tak okey lagi, sini okey. Boleh duduk kan? Okey lagi kan? Okey, Allah SWT. Jangan buka kipas besar, aircon 2 depan bahak besar tu. Oh, sejuk, tak tahan. Memang sejuk sungguh. Sejuk sungguh. Cermin pun dah jadi macam tu dah. Sebaik saya ni baca kitab tak lambat lepas maghrib. Saya takut kalau saya baca 2 jam, angkat kepala tak tengok semua dah. Yang angkat tangan tu. Beku tu. Okey, Allah. Tak apa. Saja hilang ngantuk. Terus. Allah SWT. Kemudian kerana Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad bergembiralah. Kata Sayyidina Muaz bin Jabal, bergembiralah kamu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, layaklah mereka mendapat cintaku, iaitu mereka yang saling kasih mengasihi kerana aku. Siapa yang cinta sesama mereka kerana aku, kata Allah,
mereka layak mendapat cinta aku. Allah akan cinta hamba-Nya yang sesama mereka cinta. Ini penting kita cinta sama kita orang Islam, orang beriman. Cinta pada para awliya, salihin. Penting. Iaitu mereka yang saling kasih mengasihi kerana aku, yang saling duduk bersama aku. Bukan setakat mereka jumpa, berkenalan, saling cinta mencintai. Bahkan mereka selalu duduk kerana aku. Duduk kerana aku. Maksud dia apa? Mereka suka bermajlis. Ini cukup baik ni hadis-hadis Islam ni. Kenapa? Dia menyemangatkan, dia bagi kita semangat untuk kita berazam untuk datang lagi majlis ilmu. Pergi lagi majlis-majlis dengan ulama. Kenapa? Allah kata, cinta aku akan dapat juga bagi orang yang mereka duduk kerana aku. Duduk cerita tentang kebesaran Allah, duduk cerita tentang Al-Quran dan sebagainya, tentang Allah, zikir dan sebagainya, dia dapat kasih sayang Allah. Yang saling ziarah menziarahi kerana aku dapat juga, dan yang saling berkorban kerana aku. Terus hadis ke-13. Kita baca 15 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khabar la u'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Qala fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Falamma asbaha an-nasu qadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Faqala aina Ali ibn Abi Talib? Faqila huwa ya Rasulullah yashtaki an aynai. Qala fa arsalu ilayhi fa'utiya bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aynaihi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un fa'a'tahu ar-rayata faqala Aliyun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqatiluhum hatta yakunu mithlana faqala infud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila al-islam. Allahumma salli ala Muhammad wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Allahumma salli ala Muhammad min haqqillahi fi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Hadis Imam Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad. Allah SWT. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda ketika perang Khaybar, demi Allah, nescaya aku akan kuserahkan, Allah SWT, akan kuserahkan panji ini, Allah SWT, kepada seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan melalui tangannya. Dia mencintai Allah serta Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah serta Rasulnya. Maka seharian suntuk para sahabat membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diserahkan panji itu. Allah SWT. Bila Nabi kata panji perang ni, Allah SWT, aku akan bagi kepada orang yang di tangannya lah Allah akan memberi kemenangan. Maksudnya apa? Sebab dia tu Allah beri kemenangan. Dan juga kata Rasulullah, orang yang akan kuberi panji ni untuk mengotai peperangan, orang itu adalah orang yang cinta Allah. Dia cinta Allah dan cinta Rasulullah, dan Allah dan Rasul pun cinta dia. Sahabat semua tunggu-tunggu, siapa tu lah? Dan mereka semua ingin mereka lah orang tu. Kenapa? Nabi dah iktiraf. Nabi kata apa? Dia orang cinta aku, dan dia tu adalah orang yang cinta Allah. Okey, terus. Allah SWT Muhammad. Keesokan hari mereka mendatangi Rasulullah SAW, masing-masing berharap, nampak? Masing-masing berharap dialah yang akan mendapat panji tersebut. Lalu Rasulullah SAW sabda, di manakah Ali bin Abi Talib? Sayyidina Ali yang saudara. Maka seseorang di kalangan mereka telah menjawab, kedua matanya sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda, panggil dan bawa dia ke sini. Bila Rasulullah kata, panji perang ni aku akan bagi pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mana dia, kata Rasulullah? Para sahabat kata, wahai Rasulullah, Sayyidina Ali tak boleh main. Kenapa? Mata dia sakit. Dia mengalami sakit mata. Sakit mata. Mata merah tu yang sakit mata tu. Allah SWT. Sakit mata. Allah SWT. Lepas tu Rasulullah kata apa? Panggil dan bawa dia ke sini. Maka Sayyidina Ali telah dibawa berjumpa Rasulullah SAW. Lalu baginda meludah pada kedua belah matanya seraya berdoa untuknya. Allah SWT. Jadi Allah SWT, bila dia datang kepada Rasulullah SAW, Nabi ludah mata dia. Mata mana ni? Mata yang sakit tu lah. Nabi ludah. Keberkatan mukjizat Ali dari Rasulullah, akhirnya macam mana? Dia nampak balik lah. Lega, sembuh dia punya sakit mata.
Sebab apa Sayyidina Ali tak keluar untuk pergi perang? Sebab dia tak mau keluar, sebab dia terlampau sakit mata. Dan yang kedua, dia tak mau mata yang sakit tu menyakit pada orang lain. Dia duduk rumah seorang-seorang. Tapi Rasulullah kata, pergi panggil dia juga. Panggil, Nabi kata, aku nak bagi kat dia panji ni. Dia main, Nabi tengok mata dia sakit, Nabi ludah. Ini mujizat lah. Bila Nabi ludah, mata dia segera sembuh. Lepas tu kata Sayyidina Ali dan riwayat lain, kata Sayyidina Ali, Allahumma salli, mata aku selepas dikena lirik Rasulullah ni, Allahumma salli, mata aku lebih terang, lebih jelas aku lihat ni daripada sebelum ni. Lepas tu lagi jelas lagi. Allahumma salli. Dia satu kisah no. Satu kisah Musailamatul Kadzdzab. Bila Nabi wafat, timbul seorang bernama Musailamatul Kadzdzab. Musailamah ni, Allahumma salli, dia mengaku dia nabi. Dia mengaku dia nabi. Sedangkan Nabi kata lepas aku tak ada. Allahumma salli. La nabiyya, Allahumma salli. Nabi kata tidak ada nabi selepas aku. Allahumma salli. Tapi dia mengaku dia nabi. Allahumma salli. Akhirnya ada orang yang percaya kat dia. Ada orang percaya kat dia apa semua, orang kata kat dia. Nabi dulu, Nabi Muhammad dulu dia boleh buat macam-macam mukjizat, kelebihan. Allah, dia kata apa yang Nabi Muhammad dulu buat, mai aku nak buat. Di antaranya Rasulullah SAW pernah dulu Sayyidina Ali, dia sakit mata. Dia sakit mata disebabkan Nabi Muhammad tu Nabi, dia ada mukjizat. Dia ludah mata Nabi, dia ludah mata Sayyidina Ali, terus Sayyidina Ali lega, bahkan cerah mata dia. Lepas tu kata dia, Musailamatul Kadzdzab kata apa? Aku ni Nabi, kamu kena percaya. Aku boleh buat juga. Pergi cari siapa sakit mata, datang bawa pada aku. Waktu tu ada orang sakit mata, bawa mai. Dia bawa mai, dia kata duduk depan aku. Dia ludah. Ludah buta terus. Ni cerita ni betul kan saya buta terus. Buta. Ni Allah nak hina Musailamatul Kadzdzab. Sebab apa? Dia nak menyamakan diri dia dengan Rasulullah. Dia ludah, dia tak duduk. Tengok ni aku buat ni. Allah, aku ni nabi juga. Tu ludah buta tu orang tu. Menyesal orang tu no. Okey. Dia betul orang kata kat dia. Dia tanya orang, apa lagi Muhammad buat? Apa lagi Muhammad mai kena aku nak buat? Tak menyesal tu walaupun dah buta mata orang tu nak buat lagi tu. Dia pun kata, Nabi Muhammad dia ada seorang sahabat. Yang mana sahabat Rasulullah, saya tak ingat nama dia. Waktu mana sahabat ni Nabi dah wafat dan dia pun dah tua, dia ada satu rambut depan ni disimpan sepanjang 2 meter lebih kurang. Allah sana. Ataupun kalau tak salah saya 4 hasta. Saya ni apa hasta? Ridha Rasulullah. Okey, saya tunjuk sikit. Dia bila kita pakai ridha, dia ada ridha yang ikut sunnah. Ridha Nabi Muhammad, dia lebar dia 2 hasta. Satu, dua. Lebar 2, ridha Rasulullah. Dan dia punya ni, Allah Sayyidina Muhammad, saya ukur. 1, 2, 3, 4. Lebar 2 hasta, dia punya panjang 4 hasta. Ni sebab apa orang jual macam ni? Dia ikut ni. Ridha Nabi Muhammad. Ridha Rasulullah memang lebar 2 hasta, panjang 4 hasta. Okey. Dia ni Allah Sayyidina, dia tak taruh rambut dia tu sampai 4 hasta lebih kurang. Panjang ni lah. Rambut dia. Sejuk. Betul tak? Rambut ni, waktu mana dia tua, rambut yang teruh ni, panjang ni, dia tak sepotong ni, rambut ni semua hitam. Rambut lain, semua putih. Orang tanya, kenapa rambut kamu ni, kamu taruh sampai panjang macam ni, hitam semua ni? Panjang. Dia kata apa? Kepala aku ni, depan ni, dulu masa Nabi hidup, Nabi pernah pegang. Disebabkan Nabi pegang kepala aku, Allah SWT, uban tak tumbuh ni, hitam sesa, elok rambut dia. Allah SWT. Maksud dia apa tu? Mukjizat. Nabi pegang, hitam. Allah, dia pun simpan. Sebab apa? Untuk mengenang bahawasanya Nabi Muhammad pernah pegang kepala dia. Yang ni semua putih, tempat ni pegang tu jadi hitam. Mukjizat. Allah SWT Muhammad. Waktu tu Musailamatul Kadzdzab kata apa? Bawa orang main sini. Oh, Nabi buat macam tu kan, rambut hitam tak apa, bawa seorang mai, dia punya pengikut dia buat mai, dia sapu kepala. Sapu balik lorong rambut. Akhirnya jadi botak terus, botak tak tumbuh dah rambut. Okey, Allah sana. Jangan kita macam tu pula lah. Kawan sakit mata mai sini aku nak ludah. Janganlah, kita bukan nabi, tak boleh. Terus Allah sana Muhammad. Cerita tu kait dengan hadis. Maka kata Nabi Muhammad SAW, maka Ali telah dibawa berjumpa dengan Rasulullah, lalu baginda meludah pada kedua belah matanya,
sedia berdoa untuknya sekelip mata saja, dia telah sembuh seakan-akan tidak pernah terkena apa-apa penyakit, nampak. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan janji itu pada Ali. Ali berkata, wahai Rasulullah, adakah aku mesti memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita? Baginda SAW bersabda, majulah ke hadapan dengan tenang sehingga kamu tiba ke tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampailah kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala yang wajib mereka tunaikan. Maksud dia apa? Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW nak serang di satu tempat, nak perang, Nabi tak akan perang terus. Ini rahmat Islam, kebaikan Islam. Islam kalau nak berperang, dia tak perang terus. Dia hantar wakil. Hantar wakil suruh pergi nasihat dulu. Tak payahlah kita perang. Tapi kamu masuklah Islam. Bila kamu masuk Islam, kami tak akan rampas, kami tak akan ambil negara kamu, negeri kamu. Kamu terus merintah, tapi kami akan tinggalkan seorang ulama dan ulama itu akan ajar kamu ajaran Islam. Kalau kamu raja, kamu terus raja. Kalau kamu Perdana Menteri, kamu terus Perdana Menteri. Tapi kamu kena masuk Islam. Tapi kalau kamu tetap menentang Islam, kami akan perang kamu. Ini Islam. Islam ni bukan terus yang kat pedang, jom. Ada. Ini Nabi Muhammad ajar ni, adab. Ni rahmatnya Islam, baiknya Islam. Walaupun dah diserang oleh musuh, dikianati oleh musuh dan sebagainya, tetap Nabi Muhammad SAW tak perang terus, tapi hantar dulu wakil, pergi nasihat dulu. Tak mau juga, baru perang. Okey, itu Islam. Bukan angkat senjata terus. Okey. Terus. Allahumma salli ala Muhammad. Demi Allah, sekiranya Allah Ta'ala memberi petunjuk, Nabi kata, kepada seorang melalui dirimu, sesungguhnya ia lebih baik berharga bagimu daripada memiliki unta-unta merah. Unta merah ni adalah unta dan jenis berharga, unta jenis mahal-mahal. Mahal-mahal, no? Bernilai. Okey. Terus. Maksud dia seorang dapat hidayah disebabkan kita lebih baik lagi daripada kita memiliki seekor Allah SWT memiliki unta-unta yang mana unta-unta tu unta merah disebut. Unta merah ni kata ulama, unta tu dan jenis mahal tu. Mahal, tak tahu jenis bakar apa tak tahu, dia mahal. Mahal. Maksud dia unta yang Allah SWT bakar dia terbaik lah. Macam kuda lah, kuda pun ada jenis dia. Kuda polo ke, kuda apa ada jenis dia ke? Ada kuda jenis mahal, dia murah sikit. Dah. Unta pun macam tu ke? Dia ada jenis ni grade ni dan sebagainya. Saya pun tak tahulah sebab saya tak belah unta. Nak bahas tak tahu. Allah sana. Nanti saya balik kaji dulu tentang unta, nanti saya main syarah lain insya-Allah. Nak tahu juga unta merah ni dia mahal antara mana, kan apa semua kan? Okey. Terus. Bismillahirrahmanirrahim, hadis ke-14. Kita berhenti sikit lagi. An Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuhibbu aliyan illa mu'minun wa la yubghiduhu illa munafiqun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani fil Al-Kabir dan kitabnya Al-Kabir. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang yang mencintai Sayyidina Ali itu melainkan dia seorang mukmin, dan tidaklah pula seorang yang membenci Sayyidina Ali itu melainkan dia seorang munafik. Okey, hadis ni ada syarah dia. Kita baca lagi. Syarah dia pada hadis yang ke-16. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah. Hadis sama saya ni. Radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuhibbu aliyan munafiqun wa la yabghaduhu mu'minun. Hadis ni pula diriwayatkan dalam kitab yang lain, kitab Al-Imam At-Tirmizi. Makna sama. Terus hadis ke 16 ni. Oh, lajak satu hadis. Okeylah boleh. Okey juga tu. Allah senang. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Allah SWT qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laysa nabiyyun ba'di. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey. Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Waqqas dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang cekap memanah, pandai memanah, mahir dalam memanah. Dia kata apa? Katanya telah bersabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tidak sukakah kamu wahai Ali jika aku jadikan kamu di sisi aku umpama kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa, melainkan sungguhnya tiada nabi lagi selepasku. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Bawah tu hadis macam mana? Hadis lain lah. Okey, hadis lain. Okey, syarah dia macam ni. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Tidaklah seorang mencintai Sayyidina Ali melainkan dia seorang mukmin. Orang mukmin tanda dia apa? Dia cinta Sayyidina Ali. Orang munafik tanda dia apa? Dia benci Sayyidina Ali. Apa sebab muncul hadis ni? Ada sebab dia. Asbabul wurud. Baca macam tu kita tak faham. Kenapa Nabi kata macam ni?
Dia ada sebab dia. Ada peristiwa yang berlaku ni. Peristiwa dia. Okey, kita syarah. Allah Rasulullah Muhammad hadis ke-14 Okey, sah. Allah Rasulullah. Peristiwa dia berlaku Allah Rasulullah Muhammad iaitu satu hari Allah Rasulullah Muhammad satu hari Nabi SAW Allah Rasulullah Muhammad nak pergi ke perang Tabuk. Sayyidina Ali ni sebelum berlaku perang Tabuk, Sayyidina Ali pernah ikut Rasulullah di perang Badar, di perang Uhud. Tapi Allah Rasulullah Muhammad bila waktu perang Tabuk, Allah Rasulullah dia tak pergi. Waktu mana dia tak pergi, Nabi SAW suruh Ali menggantikan dalam urusan menjaga keluarga baginda. Nabi kata, wahai Sayyidina Ali, kamu pergi perang Badar, kamu perang Uhud, tapi kali ini Allah SAW, kamu tak payah pergi. Perang Tabuk kamu tak payah pergi. Sebab apa? Sebab aku nak suruh kamu jaga keluarga aku. Tolong tengok Ustaz anak aku, isteri aku, tolong tengok Ustaz. Aku nak pergi perang, kata Nabi Muhammad SAW. Aku amanahkan kamu untuk menjaga. Ali ni siapa? Dia sepupu Nabi Muhammad. Dia anak kepada Abi Talib. Abi Talib hak jaga Rasulullah. Abu Talib pak menakan Nabi Muhammad, pak saudara Rasulullah yang bela Rasulullah tu. Anak dia siapa? Sayyidina Ali. Maksud dia apa? Sepupu Nabi Muhammad. Okey. Nabi perintahkan Sayyidina Ali untuk jaga urusan keluarga Nabi Muhammad. Kemudian waktu tu golongan munafik, golongan yang benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada para sahabat, golongan munafik ni dia masuk campur dalam hal urusan yang Nabi buat tu. Iaitu Nabi tak bagi Sayyidina Ali pergi perang, Nabi suruh Sayyidina Ali duduk di Allah SWT rumah untuk tengok keluarga. Waktu tu orang munafik kata, dia berkata apa? Tidaklah Ali menggantikan baginda kecuali ia merupakan urusan yang sukar untuk dilaksanakan Ali, dan juga ia merupakan keringanan daripada Nabi daripada menyertai peperangan apabila Ali terdengar kata okey. Jadi depa kata apa? Mereka tuduh orang munafik ni. Dia kata apa? Ali tu yang tak pergi tu sebab apa? Sebab dia tak mampu nak pergi perang, dia tak ada kelayakan nak pergi perang, dia lemah. Allah, dia benci Sayyidina Ali, dia kutuk Sayyidina Ali. Dia kata sebab itulah Nabi suruh jaga keluarga saja. Allah SWT. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali tak kuat. Dia tak ada kelebihan, dia mungkin tak utama di sisi Nabi Muhammad. Allah SWT. Nabi tak ajak dia pergi perang. Jadi depa kata apa? Sayyidina Ali hanya disuruh buat kerja-kerja yang di rumah saja. Dia kutuk Sayyidina Ali, pelekeh Sayyidina Ali. Okey, Allah SWT. Waktu tu Sayyidina Ali dengar kutukan munafikin ni. Akhirnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allah SWT, terus pergi jumpa Rasulullah. Waktu tu Nabi dah di sempadan kota Madinah, nak keluar kota Madinah nak pergi perang Tabuk. Pergi cepat-cepat jumpa Rasulullah, mengadu kat Rasulullah, wahai Rasulullah, orang munafik kata kat aku macam-macam. Kata aku ni tak pergi perang disebabkan sekian, mereka pelekeh aku. Allah SWT. Waktu itulah Allah SWT, Nabi menjawab. Nabi kata apa? Nabi kata, faqala kadzabu innama khallaftuka lima taraktu wara'i farji' fakhlufni fi ahli wa ahlika wa ama tarda ya aliyu an takunna minni bimanzilati Harun min Musa. Nabi kata apa? Ni hadis lain lah. Nabi kata apa? Nabi kata mereka dusta. Wahai Ali, kamu jangan risau. Mereka munafikin tu, mereka dusta. Kata-kata mereka tu semua dusta saja. Tu Nabi kata, sesungguhnya aku meminta engkau menggantikan tempat aku. Sekiranya aku keluar bermusafir dari rumah, maka pulanglah dan jagalah keluarga aku dan engkau. Jagalah keluarga aku dan engkau. Allah SWT Muhammad. Maksud dia apa? Aku tak suruh kamu pergi perang bukan disebabkan aku pandang kamu ni Allah SWT lekeh, tak boleh pergi perang. Allah. Tapi aku suruh kamu ni sebab apa? Sebab aku nak kamu tolong aku untuk tengok keluarga. Nabi kata. Maksud dia apa? Ni pun tugas yang besar juga diberi oleh Nabi Muhammad. Allah. Adapun munafikin, dia tuduh, dia kata apa? Ali tak pergi perang. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad tak mau pilih dah. Sebab apa? Dia lemah. Bukan sebab lemah. Dia kuat, dia ada kelebihan. Dia sahabat Rasulullah juga. Tapi sebab Nabi tak pergi? Sebab Nabi nak bagi tugas yang lain. Apa dia? Jaga keluarga. Sebab tu hadis ni. Akhirnya Nabi kata lagi hadis tadi, Nabi kata apa? Siapa yang cinta pada Sayyidina Ali, dia orang mukmin. Siapa yang dikutuk Sayyidina Ali itu munafikin. Siapa yang dikutuk Ali, benci Sayyidina Ali, itulah orang munafik. Orang munafik tak suka Sayyidina Ali. Tapi kita ni, saya peringat juga, jangan pula sebahagian orang yang dia mengagungkan Sayyidina Ali lebih Rasulullah. Jangan. Kita sayang Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, semua sahabat kami sayang. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tak pernah mengatakan Sayyidina Ali lebih utama daripada Nabi Muhammad.
Ada orang kata begitu. Allah senang. Kata Maulana guru kami, Maulana Hussein Abdul Qadir Al-Yusufi, dia kata apa? Allah senang. Tak logik kata dia. Ada golongan yang mereka kata Allah senang Muhammad. Mereka kata apa? Allah senang. Sayyidina Ali tu sepatutnya dia adalah Rasul, bukan Nabi Muhammad. Ni bahaya ni golongan ni, jangan. Allah senang. Ada negara kita pun ada banyak. Jaga-jaga. Sebab apa mereka kata apa? Sebab apa Nabi Muhammad tu jadi Nabi, dia kata. Sebab tu Nabi tak layak pun, Ali yang layak. Jadi Nabi sebab apa mereka kata? Mereka kata sebab Jibril tu salah alamat. Postman salah alamat. Maksudnya Jibril tersalah turunkan wahyu. Jibril pergi turunkan ke Nabi Muhammad. Sepatutnya kata mereka bukan Nabi Muhammad, Ali. Ali lebih utama. Dia pun mengagungkan Ali lebih pada Nabi Muhammad. Okey, Allah SWT. Kata guru kami, Syekh Maulana Hussein, seorang ahli hadis, dia kata apa? Dia kata, ni benar tak logik. Kenapa? Kalaulah mereka mendakwa Jibril tersalah bagi wahyu sepatutnya pada Ali, tapi pada Nabi Muhammad, takkanlah Allah tak tukar lagi. Takkanlah Jibril sampai sekarang pun salah lagi alamat. Takkanlah sampai sekarang pun duk salah lagi, faham tak? Kalaulah benda tu salah, Allah mengetahui. Contohlah, Allah misalnya, kalaulah Allah misalnya nak jadikan satu benda tu, Allah misalnya, benda ni sebenarnya tak boleh kita bincang pun, benda ni mustahil. Allah mana buat benda yang salah? Allah yang perintah Jibril turunkan Nabi Muhammad. Ni dia panggil pahaman pening. Buat benda yang tak logik akal dah. Apa dia? Dia kata Sayyidina Ali sepatutnya, bukan Rasulullah. Takkanlah Jibril salah alamat kot. Postman pun tak salah alamat, Jibril nak salah alamat. Ni pelik ni. Dalil Al-Quran untuk tolak pahaman ni, Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah kata para malaikat itu mereka tidak pernah ingkar pada Allah dan mereka akan laksanakan apa yang Allah perintahkan. Malaikat tak pernah buat salah dalam melaksanakan perintah Allah, tak salah. Tak. Kenapa? Malaikat semua ikut apa yang Allah suruh. Siapa suruh turunkan wahyu pada Nabi Muhammad? Allah lah. Orang yang mendakwa kata Jibril salah, sebenarnya dia kata Allah salah. Betul ya? Betul. Sebab apa? Bila kata Jibril salah, Jibril tak buat melainkan Allah suruh. Orang yang kata Jibril salah, sebenarnya dia kata Allah salah. Bahaya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad tak layak jadi Nabi, Sayyidina Ali tu lebih layak jadi Nabi, kufur hukum dia. Alhamdulillah tadi. Bahaya. Kenapa dia merendahkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tak boleh. Okey. Jadi hadis ni untuk apa? Untuk melawan kata-kata orang munafik. Orang munafik benci Sayyidina Ali. Allah benci Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, orang beriman, kasih kepada semua sahabat Nabi Muhammad. Yang paling kita kasih, yang paling utama di hati kita, paling tinggi Nabi Muhammad SAW. Imam kita, pemimpin kita. Okey, terus. Dia salah juga tu. Kadang dia cinta-cinta dia tersalah tu. Yang tak salah, akidah ahli sunnah wal jamaah, ikut dia lah. InsyaAllah tak salah. Ulama-ulama kita ramai, dia jaga insyaAllah. Terus. Okey, boleh faham hadis tu? Hadis ni Nabi nak bela Sayyidina Ali daripada golongan munafik. Maksud dia apa? Allah SWT. Bukan hanya Sayyidina Ali semata-mata yang Rasulullah kasih. Semua sahabat Nabi kasih. Tapi yang paling utama di sisi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tu Nabi paling kasih tu. Yang kedua, barulah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. 4 orang tu. 4 orang tu yang paling Nabi kasih. Tapi yang paling dekat Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kata ulama Sayyidina Abu Bakar ni dia kawan dengan Nabi Muhammad sejak kecil. Sayyidina Abu Bakar dia muda 2 tahun daripada Nabi Muhammad, kawan sejak kecil. Dan dia di antara orang yang pertama yang awal-awal masuk Islam. Kenapa? Dia sangat kenal dengan kejujuran Nabi Muhammad. Okey, faham? Allah SWT. Ada sebahagian mereka yang terima Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat mereka kata Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar kafir, Sayyidina Osman kafir. Jaga-jaga. Kita ahli sunnah wal jamaah. Sayang kepada semua sahabat. Allah sayang pada semua sahabat. Okey. Ada pula golongan yang menuduh. Kata apa? Sahabat Nabi Muhammad ni bila Nabi Muhammad wafat, semua sahabat jadi munafik. Semua kafir balik. Ada fahaman macam tu? Saya jumpa. Saya sendiri duduk dalam majlis tu. Dia duduk. Ingat daripada betul. Allah SWT. So dia main daripada negeri luar. Betul. Tengok dia cakap, kenapa dia cakap macam ni? Orang ajak. Kata, Ustaz, jom. Ada seorang syekh main ni. Allah SWT. Dia bukan ulama kita ni, Malaysia ni. Dia luar. Cumanya dia ni jenis dia bawa dia punya pahaman. Allah SWT.
sikit-sikit di rumah-rumah, buat di rumah-rumah dan sebagainya. Dia ni duk dakwah kata apa? Sahabat Nabi Muhammad tu, sebahagian daripada mereka semua jadi munafik. Ini salah ni. Mana ada sahabat munafik, sahabat Nabi Muhammad tak ada seorang pun munafik. Semua orang beriman, orang Islam. Adapun orang munafik, mereka bukan sahabat. Mereka duduk bercampur dengan sahabat. Tapi mereka itu adalah orang yang zahirkan Islam tapi mereka sebenarnya kafir di sisi Allah. Tu jangan samakan Nabi Muhammad sahabat dengan golongan munafik. Tak boleh. Tahu juga tu. Betul. Allah bersenang. Apalah. Kita alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi Allah bersenang kita berhenti dekat hadis ke-16 tu. Panjang lah. Kau nak masuk ke 17 last? Alang-alang. Alang-alang mencelup perkasan biar sampai ke Pangkalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam ibn Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Allah bersenang. Yang hadis atas tu yang Nabi kata, tidakkah kamu suka kamu tu di sisi aku macam mana kamu dengan aku ni macam mana Nabi Harun dan Nabi Musa. Apa maksud dia? Nabi Musa dan Nabi Harun mereka rapat, berkawan, rapatnya buat apa? Tolong agama Allah. Nabi Musa kalau nak pergi cakap dekat Firaun, nak jumpa Firaun, dia ajak Nabi Harun, teman dia. Maksud dia apa? Allah bersenang. Nabi nak beritahu pada Sayyidina Ali, Nabi nak pujuk hati Sayyidina Ali. Nabi kata apa? Kamu nak tak kita ni jadi macam mana Nabi Musa dan Nabi Harun? Allah bersenang. Nabi Musa dan bukan dimaksudkan Sayyidina Ali tu jadi Nabi, bukan. Sebab tu Nabi kata tu. Nabi kata apa? Laisa nabiyyun ba'di. Nabi tegaskan. Nabi kata apa? Lepas aku dah tak ada Nabi. Cuma ni perumpamaan Rasulullah. Nah, abang kata Sayyidina Ali ni suka tolong Nabi Muhammad, rapat dengan Nabi Muhammad. Siapa yang tidur tempat Nabi Muhammad waktu Nabi nak hijrah? Sayyidina Ali. Dia tidur. Allah senang. Waktu tu umur 12 tahun. Dan bukan setakat Sayyidina Ali saya yang tolong agama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakarnya, Sayyidina Umarnya, yang lain-lain lagi. Sekarang dia cerita Sayyidina Ali, sahabat lain dia kutuk. Jangan. Kita semua sahabat ada jasa dengan Islam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih semua para sahabat. Okey. Allah SWT. Daripada Allah SWT Muhammad Miqdam bin Ma'di Al-Karib, Allah SWT Ma'di Karib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang lelaki itu mengasihi saudaranya, maka khabarkanlah kepadanya bahwasanya dia telah dikasihi. Maksud dia apa? Allah SWT Muhammad, kalau kita kasih kepada seseorang, disunatkan, sunat hukum dia, kita bagi tahu. Macam mana yang Nabi buat dekat Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku cinta pada kamu. Mengungkapkan cinta kepada orang kita cinta, menambahkan cinta, kata ulama. Allah senang. Tengok orang yang dia nak kahwin tu, tunang dia apa semua. Kalau mesej hantar yang merah tu, yang macam tu. Love. Nak cerita kata dia kasih. Sebab apa tu? Sebab nak mengeratkan lagi hubungan kasih sayang. Tapi jangan pula tak kahwin kita buat macam tu. Kahwin tak apalah. Kahwin kita main musafir ke apa semua, kita hantar benda-benda kat isteri kita, itu lain lah. Maksud dia apa? Sunat hukum dia, kalau kita kasih kepada seorang, bagi tahu. Contoh saya, sekarang ni saya bagi tahu, saya kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua dikasih oleh Allah. Ni saya bagi tahu, kita amalkan terus hadis ni. Kita amal terus hadis ni. Ana uhibbukum fillah. Saya mencintai kamu semua yang hadir ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So apa ni? Hukum dan sunat. Nabi kata kalau kamu kasih pada seorang, khabarkan pada dia, pergi bagi tahu pada dia. Allah SWT. Kenapa? Dia lebih menambah cinta dan kasih sayang sama kita. InsyaAllah kita akan sambung nanti esok pada hadis ke-18. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallamain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hadina li hudak wa ja'alna min ridhak wa la tuwallina siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.